Sebenarnya apabila BN kalah dalam pilihan raya ke-14, Najib berasa cukup takut kerana dia tahu kalau dia kalah, kalau dia tidak jadi kerajaan lagi, maka dia akan dipenjara kerana dia telah lakukan bermacam jenayah, curi duit, rasuah, bersihkan duit yang kotor, macam-macam lagi yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Kalau nak kira charge dalam mahkamah, lebih daripada 100 kesalahan Datuk Seri Najib. Dia tak boleh lari. Apabila dia kalah, dia akan dihadapkan ke mahkamah dan besar kemungkinan dia akan tinggal dalam penjara agak lama. Menyedar akan kemungkinan ini, Datuk Seri Najib cuba mencari jalan supaya dia dapat jadi kerajaan walaupun sudah kalah. Sebab itu, dengan serta-merta dia menghubungi Parti PAS untuk mengadakan satu pakatan mereka untuk menubuh kerajaan UMNO dan PAS. Malangnya jumlah tak cukup untuk mendiri kerajaan, dan dia terpaksalah terima bahawa Parti Pakatan Harapan yang akan jadi kerajaan. Tetapi dia tidak berhenti daripada percubaan untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan juga. Maka dia telah mengeluarkan pendapat-pendapat yang amat menarik. Katanya dia bosku. Kita pun heran, apa dia bosku ni? Rupa-rupanya bila jadi bos, curi pun tak apa. Jadi kata dia, apa nak malu? Yang curi ni bosku, tak malulah. Jadi pemimpin pun boleh, jadi Perdana Menteri pun boleh, kerana dia bosku. Satu lagi pendapat yang dia bawa untuk menakutkan orang Melayu. Kononnya dalam kerajaan ini terdapat parti DAP. Parti DAP ini akan hancurkan orang Melayu. Dan masing-masing rasa takutlah. Ramai nak tengok DAP nak hancur Melayu ni. Tuan-tuan dan puan-puan, Melayu tak mudah dihancur. Ya, kita ada kelemahan tertentu. Tetapi kalau kita lihat sejarah kemudian ini, orang Melayu lawan dengan komunis yang bersenjata. 12,000 orang komunis bersenjata. Mereka berperang dengan kerajaan, tetapi kita kalahkan komunis ini dan kita haramkan parti ini. Dia tak boleh bergerak lagi. Itu parti komunis. Saya bercakap dengan Nelson Mandela. Dia tanya saya, macam mana awak boleh kalahkan gorila komunis? Kerana bagi Nelson Mandela, gorila tak boleh kalah. Saya jelas kepada dia bahawa kita berusaha menawan hati dan akal fikiran rakyat Malaysia. Sebab itu, by winning the hearts and minds of the people, maka orang sokong kita dan kita dapat tewaskan komunis. Itu orang Melayu. Tak mudah dihancur. Bahkan yang lawan mereka itu yang hancur.
orang komunis ni hancur sehingga sekarang ni tidak ada parti komunis lagi dalam Malaysia dan mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Bukan itu saja, mereka pihak British nak buat Malayan Union, nak rampas negeri kita, nak jadikan sebuah negara yang terbuka kepada semua kaum. Sekali lagi orang Melayu bantah, walaupun raja-raja mereka sudah tanda tangan serah negeri-negeri, tetapi rakyat bangun dan menentang penyerahan ini, dan British terpaksa undur, kalah. Cuma dua tahun saja dapat mengadakan Malayan Union. Dengan British kita boleh menang, walaupun kita bukanlah orang kaya. Hanya kerana kita bersatu saja kita menang. Dan banyak lagi yang menunjuk bahawa orang Melayu mampu mempertahankan diri mereka. Kita diserang oleh penyangak mata wang pada tahun 1997, 1998. Nak bagi jadi kita ini miskin. Apabila miskin, kita terpaksa minta bantuan dan kita terpaksa serah ekonomi kita kepada IMF dan World Bank. Kita tidak tunduk. Kita patahkan serangan mereka. Kita buat cara kita untuk pulihkan negara kita dan kita berjaya. Ini 3 contoh. Banyak lagi contoh yang boleh saya tunjuk bahawa walaupun orang Melayu ini ternampak lemah, tetapi mereka sebenarnya mampu mempertahankan diri mereka, dan tak mungkin mereka dihancur oleh sebuah parti politik. Bandingkanlah, Empire British tak boleh lawan, penyangak mata wang seluruh dunia kalah, komunis kalah. Semua ini kita mampu buat dengan syarat kita bersatu. Kalau kita bersatu, tak ada siapa yang boleh hancurkan kita. Tetapi Najib bercakap berkenaan dengan kehancuran orang Melayu oleh DAP ini, dan ada orang Melayu yang percaya. Betul percaya ke tak betul tak tahulah, tapi mereka kata, oh, kita mesti hancurkan, kita mesti singkir DAP, kerana DAP dalam kerajaan Pakatan Harapan ini menguasai Pakatan Harapan. Tak benar tuan, mereka tidak menguasai. Saya tak perlu nak cerita panjang, tetapi saya boleh cerita panjang tentang pengalaman saya semasa jadi Perdana Menteri dalam kerajaan PH. Guan Eng, DAP tak boleh buat sesuatu apapun melainkan dipersetujui oleh kabinet, dan akhirnya dipersetujui oleh saya. Saya tak bersetuju kalau mereka buat sesuatu yang merugikan orang Melayu. Inilah kuasa yang ada kepada orang Melayu. Dalam Kabinet Pakatan Harapan, DAP ada 6 menteri, kita ada 22 menteri, dan tak mungkin 22 menteri ini tunduk kepada 6 menteri. Guan Eng, ya memang dia bijak, tetapi dia pun tidak boleh lakukan sesuatu yang tidak disetujui oleh kita. Menghancurkan orang Melayu oleh sebuah parti politik tak mungkin. Sepatutnya kita sedar bahawa ini bukan apa yang boleh berlaku, tetapi ini adalah usaha Datuk Seri Najib untuk menakutkan orang Melayu supaya kita akan
jatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan. Kalau jatuh Kerajaan Pakatan Harapan, maka DAP pun jatuhlah bersama. Bagaimana? Bagaimana nak jatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan? Dia menghasut pemimpin-pemimpin Parti Bersatu dengan memberi gambaran bahawa Parti Bersatu akan terus berkuasa. Mereka bahkan mencadang supaya kita keluar daripada Pakatan Harapan, Kerajaan Pakatan Harapan jatuh, dan kita tubuh sebuah kerajaan baru bersama dengan PAS dan UMNO, parti yang kalah. Saya tak berminat untuk berbuat demikian kerana saya tidak percaya sesiapa boleh dengan mudah hancurkan orang Melayu. Sebab itu saya menolak tawaran supaya saya ini jadi Perdana Menteri bagi pakatan ini, bagi parti yang nak ditubuh ini. Malangnya dalam parti kita terdapat orang yang nampak peluang nak jadi Perdana Menteri.